Sama, sesama Islam ni, tapi tak faham. Dia lelaki, anak kita perempuan, ajak sarapan berdua. Dua-dua je. Walaupun memang kat kedai mamak tu kira public lah kan. Tapi siapa yang tahu ni perasaan ni? Kan? Jadi saya pun dah ingatkan anak-anak saya. Bolehlah kalau nak sarapan bersama, tapi jangan lupa ajak ayah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Okey baik. Jadi hari ini kita nak bincang tentang khatam atau kita kata summarization lah. Buku ataupun kitab yang kita dah beberapa bulan, saya kira hampir setahun, 2 tahun juga kan, kita habiskan Belitan Tipu Daya Iblis ni, Talbisu Iblis. Sebagaimana yang kita tahu, buku ini adalah ekstrak sahaja konten-konten, kandungan-kandungan yang penting ya daripada kitab sebenar Talbisu Iblis yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi ya. Okey, jadi kita selesai sudah dan ada 56 bab semuanya. Ya, semuanya ada 56 bab. Ni kita bermula ni. Nak mula ni khatam ni kita ya. Ada 56 bab dalam kitab yang kita baca, kitab kecil ini, dengan satu bonus. So 56 bab campur satu bab, jadi 57 bab dengan 350 muka surat. Okey, so daripada 56 bab ni dibahagi pula kepada 5 bahagian utama. Ya, so kita buat summarization ya. So yang pertama, kita telah mengenali iblis dan syaitan. Untuk mengenali iblis dan syaitan ni, perbincangan dia 8 bab. Kemudian yang kedua, panduan untuk kita semua di mana kita disarankan mengikut ahli sunnah wal jamaah. Sini saja perbincangannya ada 9 bab. Ya. Kemudian bahagian yang ketiga, tipu daya iblis terhadap ulama, yang itu ada 11 bab. Okey, kemudian habis bincang pasal ulama, tengok pula tentang tipu daya iblis kepada orang awam. Tipu daya iblis kepada orang awam ada 25 bab yang dikupas dalam sini ya. Okey. Kemudian bahagian yang akhir sekali adalah tipu daya iblis. So tipu daya iblis terhadap siapa? Pemimpin ataupun pemerintah. Jadi ada 3 kategori tipu daya iblis ini kepada ulama, orang awam dan pemerintah yang kita tengok dalam buku ini. Daripada bab-bab ini yang paling banyak kita tengok kepada orang awam. Jadi kita selaku orang awam ni kita rasa sangat bersyukur sebab kita berpeluang untuk tahu apakah dia bentuk tipu daya iblis terhadap orang awam. 25 bab, maksudnya ada 25 kaedah yang digunakan oleh iblis untuk menipu daya kita. So kita fokus yang tu dulu, kita tengok mana bab yang paling banyak ya. Jadi yang pertama, sebagai orang awam, kita menjadi fokus perbincangan utama di dalam kitab ini tentang tipu daya syaitan ataupun belitan dia ya. Yang pertama, daripada 25 bab itu kita boleh bahagikan pula kepada 4 bahagian. Maksudnya syaitan dan iblis ini dia akan menipu kita daripada 5 bahagian ini. Pertama, dia akan goncang dan goyahkan akidah kita. Okey, dia jadi goncang dan goyahkan akidah kita melalui kepercayaan khurafat. Kemudian dengan ziarah kubur, ziarah kubur pada waktu tertentu. Kemudian ada dengan upacara-upacara yang tertentu. Sebenarnya itu macam budaya jadi kita jadikan sebagai satu keutamaan lah pula. Kemudian ada ramalan-ramalan, penglibatan, rawatan dengan bomoh. Tak semua bomoh
tak baik ya. Ada bomoh yang baik, ada bomoh yang tidak baik. Kalau bomoh yang baik tu yang guna ruqyah, yang dia ada yalah, kalau macam Darusshifa tu sudah tentulah kita rasa macam tenang ya, sebab dia ada ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu ayat Al-Quran dibaca surah apa. Kalau kita minta senaraikan pun kita berani ya. Tapi ada bahagian lain pula dia pening kepala, dia punya ada jampi-jampi serapah dia pula tu yang kita pun tak faham apa bendanya ya. Takut ada panggilan-panggilan ataupun seruan-seruan yang tertentu. Lagi kalau dia bakar kemenyan tuan-puan. Sebab kalau bakar kemenyan ni dia akan melibatkan jin dan syaitan. Sebab asap tu kan dia bagi makan tu. Sebab makanan jin tu bukan sahaja tulang, dia hisap je tulang tu kan. Dia hisap sedut je dengan hidung dia, tapi dia makan asap juga. Okey. Jadi itu penglibatan bomoh. Jadi ini dalam budaya kita lah, bagaimana syaitan dan juga iblis merosakkan akidah kita. Begitu juga termasuk pantang larang, petua-petua ya, zaman berzaman dalam budaya kita. Jadi kalau ada tu cuba teliti dulu. Tidak terus tolak. Tapi kita teliti, kita dengar. Sebab bila terus tolak tu, kadang kita, yalah dengan orang tua, kita kadang jaga juga, kena jaga silaturahim kita dengan dia kan. Nanti kita dengar dulu dia cakap itu. Lepas tu kemudian bagi alternatif, kalau boleh elak baik-baik. Sebab bila kita kecam, apa mak ni? Ini tahayul ni mak, kita katakan. Dia akan jadi lebih defensif. Dia ke merajuk ke kan, ataupun nanti dia boykot lah pula majlis kita kan. Okey, jadi kita cubalah tengok kaedah dia. Kalau yang itu okey, mak pun jenis okey, mak pun jenis kecam-kecam juga, lepas tu mak gelak, okeylah, no problem Tapi yang penting kita cuba elakkan daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada dekat dengan syaitan. Sebab yalah, syaitan ini pun faham itu dia punya kerja dan tugas dia pun ya. Okey, kemudian kita bincangkan juga dalam kitab ini tentang mimpi ya. Mimpi yang dipercayai sebagai rujukan. Tapi sebenarnya tuan-puan, kita memang tak percaya pada mimpi, betul tak? Tapi macam mana boleh jadi macam tu Macam mana boleh jadi satu ajaran-ajaran sesat yang percaya kepada mimpi? Dia bermula daripada mentafsirkan mimpi sesama sendiri. Ada tak kamu mimpi seperti ini? Ada tak kamu mimpi seperti itu? Ada tak kamu mimpi seperti ini? Contohnya sahabat-sahabat kita yang mu'alaf tu kan, ramai majoriti daripada dia sebelum dia memeluk Islam tu, Allah dah bagi dulu hidayah melalui mimpi dia. Jadi kita besar-besarkan yang itu. So kita jadikan benda itu sebagai keutamaan. Jadi lama-lama kita akan berpegang kepada dia. Sampailah kata, okey saya mimpi akan berlaku perang contohnya. Jadi itu kita pun akan berpegang. Betul lah, kita jadi percaya pula. Okey, baik. Jadi berhati-hatilah. Ingat kaedah syaitan tu, dia cara yang sangat halus yang kita tidak perasan ya, dia akan menyelewengkan kita. Okey, itu yang pertama, pegangan dari sudut akidah. Jadi akidah ini sangat penting tuan-puan, sehingga kan Nabi kita, dia bila ingatkan pada anak-anak tu, pada Ibnu Abbas, dia sangat ringkas. Dia kata, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kamu jaga hak Allah, kamu akan dapati Allah berada di depan kamu. Jadi Nabi ni diingatkan pada anak-anak tu supaya akidah tu betul dulu. Jadi kalau kamu jaga hak Allah, Allah akan jadi pelindung kamu. Allah akan lindungi kamu. Dan kalau Allah ada depan kita, maksudnya Allah lindung, pelindung, dan Allah membimbing. Bestnya kita sentiasa dibimbing oleh Allah. Tapi jaga hak Allah dulu. Lepas tu kalau kita nak mengharapkan sesuatu, haraplah kepada Allah. Dan bila kita nak meminta bantuan, fasta'in billah, maka minta bantuan daripada Allah. Jadi apa yang Nabi sebut, Allah dah sebut dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah dulu. Kepada Allah saja aku menyembah. Kemudian barulah meminta bantuan kepada Allah. Jadi maksudnya itu hak Allah. Dan hak Allah ni bukan kita kata Allah ni demandnya. Kan Allah ni demand sungguhlah. Bukan kata Allah demand. Itulah sebenarnya kerja kita. Kita dihidupkan di atas muka bumi itu, kerja kita ni adalah untuk menyembah Allah. Sebab tu bila kita buat semua benda, kena sebabnya kerana Allah. Niatnya kerana Allah.
Sebab itu adalah alasan yang paling besar kenapa Allah cipta kita di atas muka bumi ini. Kita tak boleh kata Allah ni demand lah pula kan. Jadi bila kita buat sesuatu kerana diri kita, kita telah menjadikan diri kita itu sebagai Tuhan. Ya, kalau kita ikut kata-kata orang yang bijak pandai di kalangan kita, sebagaimana orang Yahudi yang mengikut kata-kata paderi dia ke atau pendeta dia ke, jadi dia telah menjadikan paderi dia, pendeta dia, ulama-ulama dia itu sama taraf dia dengan Allah. Ya, jadi itu yang berlaku, kita belajarlah daripada mereka. Baik. Seterusnya yang kedua, yang syaitan akan ganggu adalah dalam bab hukum hakam ataupun yang berkaitan tentang fiqh. Hukum hakam, fiqh, dan antaranya yang kalau disebut di dalam kitab yang kita belajar tu adalah tentang aurat. Ya, pasal aurat kita suka ditimang-timang je pasal aurat ni. Main bola, macam mana auratnya kan. Kita jalan bila dah pakai pakaian, tengok macam mana lah pula penampilan kita. Sebab bila kita sebut maruah ni, dia 3 benda. Bagaimana dia menjaga penampilan dia, keterampilan dia, bagaimana dia jaga bahasa dia, dan kemudian bagaimana dia menjaga pergaulan dia. So maruah kita itu terletak pada 3 sudut itulah. Baik, yang kedua, hukum hakam selain daripada aurat yang selalu diganggu, ditunggu-tunggu oleh syaitan adalah solat. Dalam bab solat. Jadi solat kita tu sama ada kita cari alasan untuk tidak solat, kita malas solat. Bila kita solat, tak khusyuk lah pula. Jadi dia akan ganggu. Sebab nilai solat sangat tinggi pada kita. Dia macam recharge battery, recharge pada handphone lah. Kalau handphone tu kita kena recharge dengan kabel dia, dengan tu kan charger dia. Tetapi kalau kita ini, charger kita adalah solat. Jadi solat tu mengajar kita balik pasal niat yang betul, pasal kebersihan, ya. Kemudian pasal khusyuk, fokus, ya. Kemudian berkenaan tentang menguasai diri sendiri. Sebab dalam solat tak boleh nak bergerak-gerak kan. Kita kena betul fokus. Orang bising ke, buat apa ke, macam mana ke, kita kena relax je, ya. Macam khusyuk je, jangan layan, seolah-olahnya begitu. Kemudian punctuality, masa, so kita kena tengok perubahan masa tersebut. Kemudian wajah kita menghala ke mana pula kan, daripada sudut logistik, pakaian yang kita pakai pula kan, pakaian yang bersih, pakaian yang menutup aurat. Tambah lagi pula kalau kita solat berjemaah, subhanallah. Bila kita solat berjemaah ni, kita tahu saja intipati pasal solat jemaah. Kita tahu saja intipati adab tentang solat berjemaah. Persatuan kita akan cemerlang. Kalau semua orang mengamalkan tabiat karakteristik dalam solat berjemaah. Sebagai contohlah tuan-puan kan, kita sebagai pemimpin imam. Ya, kalau contohnya imam solat. Imam solat, kemudian imam salah bacaan. Imam salah bacaan. Dan bila salah bacaan, contohnya lah bacaan surah ke tertinggal ke kan, dalam surah-surah dia tertinggal tu, kita perasan dan kita rasa tak sedap hati. Kita nak apa orang kata tu, kita nak tegur. Cara tegur tu pun masya-Allah sangat-sangat, dia sangat sebut Allahu Akbar ataupun betulkan balik kan, tu cara dia. Kalaupun tak boleh nak tegur pun, dia macam tak perasan juga, maka kita berpisahlah dengan imam. Tapi berpisahnya kita dengan imam ada adab dia kan. Tak ada pula imam salah baca lah, apalah ni, okey, kita meh-meh kita pisahlah dengan imam gitu kata kan. Tak, kalau kita sedar seorang-seorang, kita sendiri je lah. Jadi kita tidak menghasut. Allahu Akbar. Kalau macam sekarang ni, macam mana? Kita tidak menghormati kan pemimpin-pemimpin kita. Jadi bukan kita nak menghadap sangat pemimpin kita tu yang selalu gaduh-gaduh tu kan. Bukan kita nak menghadap sangat, tapi dia sudah adab. Jadi adab kita, akhlak kita, masya-Allah. Sikit masa yang lalu saya ada bincang di Kelang, di Masjid Kelang. Kita cerita berkenaan tentang ajaran sesat ni tuan-puan. Jadi bila cerita pasal ajaran sesat, saya memang sangat-sangat mengakui, dalam diri sendirilah kita akui. Saya kata memang betul lah apa kerajaan-kerajaan negeri buat, yang dia perlukan tauliah tu tuan-puan. Jadi tauliah ni bukan bermakna kita ni pandai ajar ke tak pandai ajar. Ada tauliah tu maksudnya pandai mengajar, tak. Tauliah ini sebenarnya ada lebih besar lagi daripada itu, iaitulah adab kita.
Walaupun misal contoh saya dah ada sarjana, saya dah ada master, saya tak perlu tauliah sebenarnya. Lama kan. Tak perlu tauliah. Tauliah saya pun bukannya banyak pun, 2 je. Saya ada Negeri Selangor, saya ada Negeri Sembilan. Wilayah persekutuan sedang diusahakan. Kalau saya pergi ke Johor, mereka akan usahakan yang tauliah sementara. Jadi pada saya itu adalah natijah orang yang berilmu. Maksudnya orang yang berilmu kena bersedia untuk minta izin. Kita masuk negeri orang ni. Kita masuk lokal orang, tempat orang. Ini dikuasai ataupun dipimpin, diurus oleh pejabat agama. Kita daripada universiti contohnya kan. Memanglah perasan macam besar sikit. Tapi kita kena faham dia tetap tertakluk kepada adab, kepada akhlak. Jadi minta izin, ni rumah orang, kita kena minta izin. Ada tauliah, di situ tandanya kita minta izin. So nak tauliah ni bukannya mudah tuan-puan. Kena juga exam, kena juga interview kan. Kita rasa ish, aku dah ada master ni, nak minta kena interview lah pula kan. Jadi rasa macam tak layak lah pula kan. Tengok kita dah diuji dah. Ya. Kalau masuk rumah orang, pendakwah itu di rumah sendiri tak dapat tauliah, pendakwah di rumah sendiri tak dapat tauliah kan. Guru di Selangor ni tapi tak dapat tauliah. Tak dapat tauliah. Dia kena apa orang kata tu, dia kena berbaik-baiklah dengan tuan rumah tu kan. Maksudnya adalah tu yang dia kena selesaikan dahulu kan dengan tuan rumah, barulah tuan-puan. Jadi mestinya adalah benda mungkin yang jadi itulah pada saya kalau bab tauliah itu secara umumnya, maksudnya akhlak kita. Saya bukan sokong sangat ke tidak, tapi saya melihat pada aspek yang lain. Jadi mudah orang nak kata menjaga anasi-anasi yang tidak baik. Jadi kalau ajaran sesat kan, dia buat gitu begini, senang je, boleh je, sebab apa, awak tak ada tauliah. Jadi itu alasan untuk memudah urus. Tapi kalau kita tengok yang lepas ni, ajaran sesat melalui media sosial, pejabat agama dia tidak kedepan sangat, pasal tak? Yang ke depan itu adalah pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Lepas tu dengan pihak polis. Sebab dia ada altar-altar dia. Ada yang pejabat agama ni tak boleh datang-datang aja tiba-tiba, dia ambush, kecuali kalau ada laporan. Begitu. Jadi kita tengoklah yang dengan setempat semasa tu kan, kenapa agaknya. Jadi saya kenal dengan seorang ni, sangat berpengaruh, sangat bagus dia punya ceramah dia, tapi memang dia tak dapat tauliah. Tak dapat tauliah. Lepas tu saya risik kepada adalah kawan-kawan tu yang dekat dalam jabatan tu, mana kita panggil kan, kita sebut, kata kenapa awak tak bagi ustaz ni bagus ni, kenapa tak dapat tauliah ya, sajalah nak tanya ni. Lepas tu kata, barulah kita tahu rupanya dia tu ada sedikit penyakit. Kita tak tahu. Jadi dia ada macam sedikit penyakit OCD lah. Jadi di situ dia takut mempengaruhi OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Dia ada was-was yang tersembunyi, tapi diorang lah yang tahu. Cuma bila kita tanya tu, okey, baru kita faham. Sebab mungkin dia ada musim dia, ada masa dia terlalu dia jadi OCD-nya ke kan. Jadi bila tidak dapat tauliah, benda itu mungkin baik untuk dia supaya dia tidak kerap. Jadi kekerapan itu mungkin tidak baik pada seseorang. Setengah orang kekerapan itu baik pula kan. Jadi wallahu alam, whatever come from Allah is beautiful. Tu je kita kata kan. Apa yang datang daripada Allah sangat indah. Jadi okey, situ tentang hukum hakam, aurat, solat. Apa lagi yang syaitan suka sangat ganggu kita? Ikhtilat. Tentang pergaulan tu. Jadi yang bekerja lelaki dengan perempuan, staff ya. Lelaki dengan perempuan, saya dengan anak-anak saya, masa intern lagi saya dah bagi tahu dah, you all kerja, sebab dia kerja bukan dalam pejabat agama je. Satu kerja dekat undang-undang, yang satu dengan kejuruteraannya, satu lagi dengan bahagian akaun. So saya kata you all kalau misal kata bekerja ke apa ke, dan anak-anak umi ni nak naik kereta ke apa ke, pastikan jangan sampai berdua-dua lelaki dengan perempuan. Usahakan juga, cuba cari kalau perempuan dengan perempuan ke, ataupun kalau ada lelaki cari kawan untuk temankan ke kan. Walaupun memang kadang-kadang sesama Islam ni tapi tak faham. Dia lelaki, anak kita perempuan, ajak sarapan berdua. Dua-dua je. Walaupun memang kat kedai mamak tu kira public lah kan. Tapi siapa yang tahu ni perasaan ni? Kan. Jadi saya pun dah ingatkan anak-anak saya, bolehlah kalau nak sarapan bersama, tapi jangan lupa ajak ayah sekali.
Ajak ayah sekali. Tu barulah betul ikut sunnah Nabi kan. Okey. Jadi ikhtilat. Kemudian seterusnya hukum hakam menggugurkan anak atau kehamilan. Ini pun sama. Dalam banyak aspek, banyak sebab. Banyak sebab. Sebab anak diramalkan cacat contohnya kan. Jadi nak macam itulah, tapi kita kena ikut bagaimanakah kupasan ataupun bimbingan daripada para ulama tentang hal-hal seperti ini. Sebab menggugurkan itu sebenarnya tidak boleh kecuali seandainya kehamilan tersebut boleh menggugat nyawa, sama ada nyawa si ibu ataupun nyawa si anak. Okey, itu saja. Kemudian seterusnya pertembungan. Bab hukum hakam ni pertembungan yang selalu syaitan buat antara benda yang sunat dengan wajib. Sunat dengan wajib. Kita mengutamakan solat sunat ni dengan tahajud bagai apa semua pukul 5, 5.30 sekejap lah tidur. Kalau tertidur tak apa, ini biasa tidur. Lepas tu dengar azan dah lah, penat lah, orang tadi dah sembahyang dah. Allah faham. Pukul 7 subuh jadinya. Jadi dia mengutamakan yang sunat dan dia cuai dengan benda yang wajib. Itu kerja syaitan, tapi kita tak boleh salahkan syaitan sebab kita yang decide. Kita yang buat keputusan. Syaitan ni cuma merayu, memujuk, membesar-besarkan, mengipar-ngipar, macam itulah. Dia jadi mengheret-heret kita kan. Jadi kita yang decide, kita yang buat decision. Okey, next adalah tersunat dengan wajib ini. Contohnya ya tuan-puan, sibuk bagi sedekah, bagi belanja dekat orang, tapi rupa-rupanya zakat tak bayar. Terlupa zakat kan. Sebab dia sibuk ni, nak wakaf itu, wakaf ini lagi, nak infak itu, infak ini lagi. Zakat kita tak bayar. Sedangkan banyak benda yang amalan yang dibuat, kita kena ingat satu ni, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Okey, jadi itu buat yang wajib Allah suka. So besar-besarkan yang wajib, cantikkan yang wajib, improvisekan yang wajib. Kecuali kalau haji lah, haji tu kalau dah boleh pergi sendiri tak apa, tapi kena daftar juga dengan tabung haji. Sebab kita kena ikut giliran. Okey, pasal haji ni. Tapi kalau boleh pergi dengan swasta, duit kita mencukupi, layak, kalau boleh pergi dulu. Lepas dapat tunaikan haji, ya Allah, lain rasanya, betul. Sebab itu rukun Islam kita kan. Rukun Islam kita dah lega sangat, lega. Saya teringat masa saya mula pergi tu tahun 2006. Pergi 2005, balik tu tahun 2006. Maksudnya sebab dia hujung tahun. Hujung tahun. Pergi tunaikan haji. Jadi masa sebelum tu, mula-mula tu memang cukup ke, mampu ke, boleh ke. Tapi memang lepas tunaikan haji tu, kita rasa tenang. Dia berbeza. Kita macam lebih confident bila kita nak pergi ke mana-mana ke apa ke kan. Dia tenang ni satu benda yang kita tak boleh nak beli kan. Jadi dia ada dekat dalam hati kita. Jadi bila kita nak cakap lebih-lebih pun, okey, aku dah tunaikan haji. Jadi macam, yalah, ada banyak kelebihan manfaat yang kita dapat. Hanya seseorang tu je lah yang tahu apa kelebihan dan manfaat dia, Masya Allah. Dan kenangan-kenangan dekat Tanah Suci tu selalu menarik-narik hati kita pula, nak pergi lagi kan. Allahu Akbar. Kadang-kadang pergi tu bukan kita dapat apa sangat, tapi nikmatnya sujud lama-lama kan. Nikmatnya lah kita sembahyang, nanti nampak Kaabah, mengintai-ngintai Kaabah, seronok. Dan kemudian yang seronok lagi adalah Allah scan kita. Jadi kalau kita melakukan kesilapan, jangan takut. Pergi ke sana, minta Allah tunjuk kita. Bila kita silap, jadi kita boleh perbaiki. Sebab kita masih ada peluang untuk memperbaiki. Kita takut, kita perasan, kita okey, tak nak scan langsung. Rupanya banyak pula penyakit kan. Yang penyakit tu kita tahu masa akhirat, di hari akhirat depan Allah. Lagilah nak buat apa? Tak ada doktor dah boleh nak rawat, tak ada masa lagi untuk menyembuhkan. So kalau di dunia ini, bila kita pergi umrah tu, cuba niatkan, mintalah, ya Allah, bantulah aku untuk mengenal pasti apa kelemahanku ini. Sebab kita dah ada tetamu Allah. Dia punya doa mustajab pula dalam keadaan musafirnya, jadi tetamu Allah lagi. Dosa kita nak Allah ampunkan tu. Kemudian kalau penat, lelah kita di Tanah Suci, semua benda itu jadi asbab, jadi bukti kasih sayang kita kepada Allah, dan juga akan dihapuskan dosa-dosa kita.
Ya, okey. Baik. Seterusnya syaitan ini dengan orang awam apa dia buat? Dan selain daripada akidahnya dia goyahkan, kemudian hukum hakam dia permainkan, dia nampakkan benda itu ringan ataupun enteng, ya. Kemudian niat. Dia akan main dalam bab niat. Jadi niat orang awam ini diselewengkan. So sehinggalah kita, kalau contohnya kita suka berkelompok, biasa orang awam ni kita kan ada tim-tim, ada yalah, macam sekarang ni dalam media sosial dia pun ada netizen, kan dia ada dia punya tim dia sendiri, ya. Okey, ada kelompok-kelompok. Jadi sampai kelompok tersebut dibahagi menurut 3, itu kalau kitab ni sebut. Pertama, kelompok bangsawan saja. Niat dia telah diselewengkan. Jadi dia lebih kepada keturunan. Dia lebih kepada dia punya darjat dia, ya. Okey. Tak suka dia berkawan dengan orang-orang yang bukan bangsawan, ya. Tengok sikap, tengok perangai, habit dia, kita jadi jijik, ya. Jadi benda itu semua akan didatangkan, ya, dalam diri kita. Tuan-puan, saya itulah nak kata. Kadang-kadang kita nampak Nabi ni dia paling suka berkawan dengan orang-orang miskin, kan? Suka kawan dengan orang miskin. Dan kita tahu orang miskin itu macam mana. Kadang cara makan dia, cara duduk dia, cara dia berpakaian. Tapi Nabi suka tunggu. Masya Allah. Ada seorang anak ni, waktu tu hari raya, comot sangat anak ni. Kemudian nak air hingus dia meleleh. Lepas tu Nabi dokong dia. Nabi bersihkan muka dia. Nabi bersihkan hingus dia. Dan waktu tu Sayyidatina Aisyah tengok. Dia tengok, Nabi tahu Sayyidatina Aisyah macam jijik. Dia macam geli lah, jijik geli. So kemudian Nabi bersabda, dia kata berlaku lembut lah, itu dalam mafhum dia. Maksudnya hati kita ni kena lembut. Hati kita ini kena ada kasih sayang. Allah tidak akan turunkan kasih sayang kecuali kepada ahli keluarga yang ada kasih sayang. Jadi Nabi offer kepada anak yatim tu. Dia kata, hari ini aku ini adalah ayahmu. Hari ini Aisyah ni adalah ibumu. Itu yang Aisyah pandang macam geli je, kan. Tapi Nabi mandikan. Subhanallah. Dia perlu ada satu jiwa yang kuat lah, menyayangi, ya. Okey. Saya ada pernah jumpa dengan seorang pakcik ni. Dia biasa makan, ni lah maklum kan, mungkin dia punya, orang kata taklah bangsawan sangat, tapi dia biasa ada protokol, dia ada adab. Dia tak boleh makan dengan orang-orang yang makan berbunyi. Tap tu dia. Dia tak senang duduk. dia jadi tak lalu. Dia macam lepas satu lagi kalau dah sendawa kuat. Dia tak boleh. Kita memang sepatutnya tak boleh buat macam tu. Makan berbunyi macam kelicap-kelicap pula, kan. Kalau kita boleh kawal, kita kawal. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang tidak boleh kawal, kita pula kena kawal diri kita. Kita kena kawal diri kita. Jangan kita nampak sangat jijik dan sebagainya lah. Jadi situ perjuangan kita lah, ya. Okey. Allahu Akbar. Kalau boleh, didiklah dia cara makan yang betul. Baik, ya. Itu yang bangsawan. Kemudian dibahagilah lagi kepada hartawan. Jadi kelompok yang hartawan ini pun niat dia akan diselewengkan. Dia banyak duit dan sebagainya. Dia rasa apa yang dia rasa, ya. Tapi Masya Allah, saya jarang jumpa hartawan yang macam gelojoh ke, tamak ke apa. Ramai jumpa yang baik-baik. Allah temukan saya dengan ramai yang baik-baik. Tapi kalau dengar juga sebahagian adalah juga kata dengan kedekutnya saya, dia kata, Masya Allah dia tu banyak duit, tak banyak duit, macam mana dia kedekut tu, kan. Itu jarang lah pula dengar, kan. Adalah, okey, tapi jarang jumpa. Kemudian yang ketiga, para ilmuwan. So 3 kelompok ini, para bangsawan, hartawan, ilmuwan, adalah sasaran syaitan. Jadi sebab apa? Sebab semuanya ni, janganlah pula cakap, kalau macam tu tak payahlah jadi bangsawan. Tak payahlah jadi hartawan, tak payahlah jadi ilmuwan. Tak, sebab 3 benda ni, dia punya kedudukan, kemudian harta yang dia ada, dan ilmu yang dia ada, itu semua adalah pelaburan. Betul. Dia jadi senang boleh dapat pahala dan juga diredai oleh Allah kalau kena gaya dia. Sebab tu syaitan dia akan datang mengerumun orang-orang kelompok-kelompok yang ini.
kelompok bangsawan, dia akan kerumun supaya sombong, tak nak pandang orang-orang yang bawahan dia. Okey, padahal mereka ini bila dah ada tempat dan kedudukan, dia boleh bantu orang lain untuk naik. Jadi masyarakat kita akan terbina, tamadun, mudah untuk berlaku. Jadi situ. Jadi syaitan tak nak benda itu berlaku. Kalau dia sombong, dia takabur, jadi kita pun lebur lah. Okey. Begitu juga dengan hartawan, sebab daripada harta itu dia subhanallah boleh buat macam-macam. Saya teringat kata Syekh Utsaimin. Ada seorang lelaki, dia nak berkahwin lain. Tak maaf nak sebut benda ni. Jadi dia cakap dengan isteri dia. Dia kata, saya ni bukan apa, saya nak membantu je kaum wanita yang lemah. Jadi dia kata, saya akan bantu dia lah hidup dengan mudah. Jadi awak tak apa, jangan risau. Saya bagi setiap bulan 3,000, 4,000 gitu. Awak duduk je goyang kaki. Tapi saya insyaAllah akan jagalah satu lagi tu, sebab ada banyak duit kan. Jadi Syekh Utsaimin dia bagi satu pandangan. Dia kata alangkah baiknya bagi suami tersebut memberikan peruntukan duit dia yang dia nak bagi kepada wanita isteri kedua itu kepada lelaki lain. Cari lelaki yang bujang, yang tak mampu. Dia kata support lelaki tersebut untuk berkahwin. Jadi dia akan dapat 2 kali ganda pahala. Jadi dia membantu orang lain untuk memberi nafkah pula kepada isterinya, dan perkahwinan tersebut macam lebih mekar lah. Maksudnya ada lebih katanya gitu Syekh Utsaimin. Saya suka sangat. Macam tu lah, itu dia punya isu dia tu. Saya suka sampai saya screenshot benda tu. Lepas tu saya sengaja share dekat dalam keluarga saya gitulah. Okey. Jadi sebab apa, cara berfikir, nampak pemikiran itu sangat indah. Sebenarnya ada banyak cara untuk kita membantu, bukan hanya kahwin lagi, tetapi kita bantu orang lain pula untuk berkahwin, ya. Okey. Baik. Sama, saya pun baru je dapat ada orang sponsor untuk seseorang umrah. Dia mulalah bila dah buka umrah tu, saya kata saya jumpa ramai hartawan yang baik-baik. Dia kata, Ustazah, minta maaf Ustazah tak perlu, tak apa, tak kenal saya pun tak apa, tapi saya nak sponsor ni. Terus ada sponsor, subhanallah kan. Ada yang sponsor guru, itu yang lepas lah. Cikgu, dia kata cikgu saya, tapi jangan bagi tahu dia saya yang sponsor. Masya-Allah, nak murid dia. Saya lah yang bawa, tapi kita kena pegang rahsia lah kan. Coba ustaz tu duduk tanya, siapa lah dia tu, siapa? Tak apalah ustaz doakan je lah ustaz. Saya pun bukannya kenal kan. Maksud saya bukanlah saya tak kenal, saya tak kenal rapat. Okey. Baik, seterusnya apa lagi yang syaitan lakukan? Syaitan yang keempat dia ada 4 perkara tadi. Dia bisikan-bisikan yang membentuk persepsi yang salah. Dia selalu membisikkan idea-idea buat kita jadi salah fikir. Kita solat nak khusyuk, tapi solat asal kita solat tu kita nak khusyuk Tapi kemudiannya kata, kita ni kalau nak khusyuk, kita cuba bayangkan kalau ada orang sedang memerhatikan kita. Jadi last kan, dia daripada khusyuk dia pergi pindah kepada kalau orang perhatikan dia solat baru dia betul. Jadi dia di situ salah pandang pada sesuatu keadaan ataupun situasi. Baik, contoh yang diberi dalam buku ini, dia melihat orang yang zuhud lebih baik daripada alim ulama. Macam orang yang zuhud ini, dia orang yang sederhana, yang makan dia tak ada seberapa, contohnya pakaian dia boleh, tapi dia tak pakai yang tu kan. Jadi maksudnya di situ dia lebih suka yang zuhud berbanding alim ulama. Padahal yang alim ulama ni tengok, dia punya pakaian, dia punya itu semua kan, kita kata dahsyatnya dia mahal tu, LV contohnya kan. LV, lelaki pakai LV contohlah kan. Tuan-puan, mungkin dia pun berpegang, alim ulama ni mungkin dia berpegang pada satu pandangan. Sebab dalam sebuah hadis macam Imam Malik contohnya kan, dia tak suka tengok orang selekeh. Dia kalau nampak orang yang selekeh, dia akan keluarkan duit, dia bagi. Dia kata apa? Nombor 1, kamu diberi nikmat oleh Allah, tunjukkan. Kemudian yang kedua, kamu ini adalah image maruah Islam.
Jadi dia nak Islam ni dipandang sebagai cantik, sebagai satu yang terhormat, bersih, yang terbaik. Okey. Jadi tengoklah berbezanya kan niat. Sebab tu dia membentuk bisikan-bisikan yang membentuk persepsi songsang. Jadi kita jangan mudah judge. Jadi macam para ulama buat, sifat dia macam ni, sikap dia begini, mesti ada sebab dia. Okey, jadi kita tak ada preference. Jadi preference, kalau suka orang zahid ini, orang zuhud ini, sebab dia pandai menyorokkan harta dia. Adalah tu dia di sisi Allah. Tengok orang alim ulama ni, dia pandai mempraktikkan hadis dan sebagainya. Baik. Kemudian seterusnya adalah bila dia berpersatuan, bila dia ada pertubuhan, bila dia ada jemaah, dia join sebab dia nak dianggap sebagai diri dia baik. Macam tu. Ini pun sama. Kita memang banyak dapat kebaikan, datang ke Masjid Al-Falah dapat banyak kebaikan. Tapi mungkin ada satu niat yang lebih besar. Itu juga bisikan daripada syaitan. Yang lebih besar adalah supaya nanti kalau aku buat kenduri, dia tak boykot kenduri aku contohnya. Nanti supaya kenapa pergi surau ni? Kenapa pergi masjid ni? Allah, satu keluarga pergi masjid. Susah kat sini, kawasan sini. Kalau saya tak pergi surau, besok saya mati, dia orang tak datang. Dah pula kan. Jadi niat dia elok nak pergi ke surau tu untuk solat berjemaah. Dia jadi takut yang bila dia mati tu nanti tidak ada siapa-siapa yang okey. Jadi niat tu kena betulkan sebab itu bisikan syaitan ya. Kemudian mencampur aduk antara taat dan juga maksiat. Yang ini biasalah. Kadang-kadang saluran TV kita, saya yang tahu pasal taat dengan maksiat bercampur ni, saluran TV kita, saluran channel-channel ya. Jadi ada bercampur bau, ada yang baik, ada yang tak. Susah tu, itu juga adalah bisikan-bisikan syaitan. Internet pun macam tu tuan-puan, bercampur aduk ya, antara ketaatan dan juga maksiat. Tapi kita ni kena tetap taat lah. Jadi kalau dah internet, kita tak boleh nak pisahkan. Sebab dia semua kembali kepada self-control. Macam ni kita kawal diri kita. Macam mana kita nak buat decision. So kalau you tak boleh nak control diri you, you akan merosakkan diri you dengan internet itu sendiri. Contoh pada hari ini, adanya Netflix. Ada apa lagi sekarang ni? Astro. Lagi apa? Movie, YouTube. Lagi? Hip TV. Buat tak tahu lah pula. Banyak channel. Okey, faham. Banyak channel tu dengan movie yang tak apa-apa, dengan Squid Game bagai tuan-puan. Semua ada ni Tapi bila kita combine kan, YouTube-nya, Netflix-nya, Astro TV-nya, Hip TV ni kat Malaysia ya. Dengan semua channel-channel yang ada lah ya. Dengan Salam ke apa ke, dengan Facebook sekali combine. Persen yang menonton itu semua tidak dapat mengalahkan persen masyarakat negara kita menonton porno atau video lecah. Itu yang terbaru tuan-puan. Ya Allah, menakutkan tak? Menakutkan. Jadi kita tengok masalah masyarakat macam ni, macam mana kita nak buat ni? Kan jadi dah campur aduk dah antara taat dan maksiat. Lagi mudah. Bila kita datang kat belakang, pop, dia keluarkan dia punya window ke apa yang dipanggil, yang side yang baik. Kita lepas lalu je, pop, dia klik balik. Benda tu sebab kan dia boleh buka 2-3 lapis window tu. Kan jadi tengok tutup yang tak baik, lepas tu buka pula yang baik. Jadi bukankah dia telah mencampur adukkan antara taat dan maksiat di situ? Di sini juga adalah hasutan syaitan. Dia sentiasa memberi idea-idea seperti itu. Okey. Jadi mana yang kita terlarang, yang itu lagi yang dia tengok. Lagi syok dia. Jadi sebab apa? Sebab ada gendangan lah kot dia. Ada irama kot dekat dalam hati dan pemikiran dia. Saya ada tanya jugalah pada anak-anak kan, budak-budak. Saya tanya dia, kenapa you all ni main, contohnya main game kan, di luar waktu, di luar masa. Dia kata, sebab saya ada masa yang diperuntukkan oleh keluarga saya waktu tu. Tapi yelah sebab waktu tu mak dengan ayah pun sibuk panggil je, saya terlepas saya punya waktu game saya. Jadi saya terlepas waktu game saya, jadi saya pun cover lah, gantilah balik. Bagus dia macam tu kan. Lepas tu saya tanya, you punya waktu membaca buku ada tak buat macam tu?
Tu diam dia. Waktu you baca Al-Quran, yang you terlepas ada tak buat ganti macam tu? Terkebil-kebil dia dah kan. So kat situ you berlaku zalim lah. You tidak berlaku adil. So kena berlaku adil. Kalau pada game you boleh nak qada memanjang, kan, yang Al-Quran tu you tak baca hari ni, kena qada juga tau. Barulah awak berlaku adil kepada diri sendiri. So you sendiri akan tenang nanti bila berlaku adil. Tapi kalau macam ni tak adil ni, kan. Okey, jadi tu dia tuan-puan yang kita perlu fikirkanlah, bincang-bincangkan supaya anak-anak kita ini macam dia jadi bertanggungjawab. Ya, okey. Sebab susah nak cari orang yang bertanggungjawab, masya-Allah. Baik, sekarang seterusnya, bisikan daripada syaitan ini dia akan buat kita pandang lekeh pada hukum-hukum Allah. Tadi pandang mudah, pandang enteng. Ini memperlekehkan hukum Allah. Apalah. Contohnya nak cari yang halal sangat. Kenapa susah sangat? Contoh gitulah. Semua nak makan makanan yang halal lah, itulah inilah. Kita suka hati kita lah, diri kita. Kita kata gitu. Padahal kita tak sedar diri kita ni milik Allah. Jadi bila milik Allah, kena ikut apa yang Allah suruh. Lepas tu apa lagi? Kita lebih suka dengan logik dan juga reason. Okey, berbanding dengan kata-kata ulama. Okey. Dia kalau kita biasa tadabbur Al-Quran ya tuan-puan, bila fikir kadang-kadang tengok ulama ni dia membincangkan ayat ini begini-begini. Okey. Yang ini yang biasa saya sendiri lalui lah. Bila saya baca tadabbur, ulama begini-begini. Tapi kita ada fikiran lain tau. Kita ada terfikir benda lain. So waktu terfikir benda lain itu yang logik kita. Jadi bila logik kita tu kena tapis balik dengan pandangan para ulama. Sebab nanti lama-lama kita jadi perasan ulama ni tak berapa pandai, aku lagi pandai daripada dia. Jadi risaulah pula kan. Jadi bahaya tu, itu penyakit orang yang rasa perasan dia pandai. Sebab semua nak logik. Zaman dulu para ulama tak ada sains, tak ada kajian. Zaman sekarang ada kajian. Jadi kita kena ambil keadaan di mana kajian-kajian yang ada ni kita boleh pegang selama mana dia tidak bercanggah dengan syariat. Kalau tak, itu yang akan dimainkan oleh syaitan. Okey. Baik, next. Kepada siapa pula? Kepada para ulama. Jadi para ulama pun jadi sasaran. So para ulama belitan dia disebabkan apa? Pertama, sebab cetek dan dangkal pemahaman dia, terbatas kemampuan dia. Jadi dia nak buat lebih daripada batas kemampuan. Sebab tu para ulama dulu ingatkan, kalau tak tahu cakap je tak tahu. Jangan buat-buat tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah para ulama ini ada yang suka mengampu, nak jaga kedudukan, jaga periuk nasi dia. Okey, jadi sebab tu dia akan bersedia untuk tukar dia punya pandangan ataupun dia kononnya atas nama flexibility. Okey. Kemudian yang ketiga, sekali lagi niat. Tengok ni tadi orang awam niat, ulama pun niat. Jadi niat ini adalah tempat yang paling ampuh, paling tajam, yang suka digunakan oleh syaitan. Syaitan mempermainkan niat kita. Niat terseleweng sampai jadi takjub dengan diri sendiri, riya ataupun sombong. Kemudian seterusnya, para ulama ada dengki dengan ulama lain, ya, tak puas hati, macam itulah dia sifat-sifat dia. Okey. Next, yang kelima. Yang kelima ini arahan daripada Nabi supaya kita ikut sunnah Nabi, sunnah wal jamaah lah, ya. Tak semestinya aswaja. Saya terus terang cakap, tak semestinya aswaja. Aswaja tu nama kumpulan, ya, nama persatuan, nama pertubuhan. Tetapi mana-mana yang mengikut sunnah wal jamaah, walaupun dia bukan aswaja, kita ikut tuan-puan, ya. Okey. Jadi yang di sini hikmahnya, kita diterangkan tentang hikmah bila kita ikut sunnah Nabi, ikut teladan Nabi. So Nabi dah sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat ikut cara aku solat. Jadi sunnah Nabi tu ada yang wajib. Sunnah Nabi bukan semuanya sunat. Sunnah Nabi ada yang wajib. Solat fardu, puasa, cara Nabi tunaikan zakat, itu semua sunnah yang wajib. Jadi kita kena belajar sunnah Nabi yang wajib, ya. Kemudian Nabi ada hikmah dia kalau kita ikut sunnah Nabi ni. Kemudian yang kedua, ada itulah kaedah yang terbaik. Dan kaedah yang terbaik ini kita boleh study lagi
Macam mana sahabat-sahabat Nabi lakukan? Bagaimana kita memahami khilaf, perbezaan pandangan di kalangan ulama, ya? Okey. Jadi bila khilaf ni tak semestinya salah. Kalau ulama ni dah kata ni, ulama ni kata ni, berbezalah pula. Bertentangan. Tapi kedua-duanya itu adalah betul, maka raikan kedua-duanya. Saya pernah cerita yang saya sembahyang di Masjidil Haram. Kemudian ditegur, kan kita sembahyang Allah seronoknya Kak, oi dapat sembahyang real ni, sembahyang jenazah, solat jenazah. Yang kita kat sini kan selalu solat ghaib. Selalu solat jenazah, dapat solat jenazah, bagi salam. Tapi bukan lepas Covid ni lah, dulu-dulu lah bagi salam kanan. Kalau imam di sana dia solat salam bagi kanan aja, tu yang wajib kan. Yang kiri dia tak buat. Kita buat yang kiri juga kan. Kena tepuk dengan kawan sebelah. Dia sebut wrong dia kata. Okey. Sebut wrong, dia cakap bahasa Inggeris wrong. Lepas tu dia sebut wrong, saya pun pandang je. Ghalat dia kata. Cakap dalam bahasa Arab pula, ghalat tu maksudnya salah. Awak salah tu. Jadi waktu tu terus teringat, ya yalah dia pun mazhab lain. Saya mazhab lain. Saya terus angguk. Saya angguk je sebab kita tahu dia mungkin tak tahu kita punya pegangan kita. So jadi jalan yang baik adalah kita qalu salama je. Cakap yang baik aja. Jangan nak gaduh. Kalau tak boleh je cakap, "Excuse me, you are in which mazhab?" Kan. "Do you know who I am?" Cik lawak kan, dia tiba lah pula kan. Okay, I'm school of Syafi'i. Jadi kita nak berdebat dekat situ dia tak guna. So cari jalan yang baik je. Okay. Jadi situ nak pergi ke situ tu yang agak payah tu. Yang agak payah. Saya pernah dengar bijak pandai mengatakan, kalau misal kata kita nak bercakap, cakap yang paling last. So kata kalau macam tu semua orang tak bercakap lah. Cakap tunggu yang paling last, paling akhir ya. Tapi sebenarnya dia nak suruh kita dengar dulu. Dengar dulu pandangan orang, ya. Dengar dulu pandangan anak-anak, dengar dulu pandangan ahli keluarga kita, ya. Okey. Baik, kemudian baru kita buat kesimpulan. Seterusnya, apa yang kita belajar daripada Talbisu Iblis ini, iaitulah tentang mengenali iblis dan syaitan. Macam mana nak kenal iblis dan syaitan? InsyaAllah kita sambung akan datang. Kak tak habis juga Kak. Tak habis juga ya. Okey, jadi kita ada 3 poin lagi je sebenarnya, tapi memang saya rasa tak habis. Jadi insya-Allah akan datang kita sambung sedikit pasal khatam ni. Itu yang kita sampai 2 tahun ni dok cerita benda ni kan. Kita sambung sikit lagi dia punya summarization, kemudian kita berkenalan dengan buku yang barulah. Sebab rasanya ramai Kak Salwa yang nak bincang pasal fiqh wanita, ya. Walaupun dah ada yang menopause, nak juga ya. Okey. Tetap nak juga sebab itu adalah ilmu ya. Jadi ilmu tentang fardu ain dan juga hukum hakam. So setakat ini kesimpulan kita. Bila kita tahu syaitan menggunakan cara dia macam akidah tadi, kemudian hukum hakam tadi kan, kemudian niat, bisikan-bisikan. So kita kena berhati-hati, berwaspadalah ya pada sudut ini, lebih berwaspada lebih kerana inilah yang digunakan sebagai perangkap-perangkap syaitan. Jadi wallahu alam, tuan-tuan puan-puan, terima kasih banyak atas kesabaran. Mudah-mudahan Allah terima hari ini sebagai satu amal baik yang boleh melindungi kita dari kemurkaan Allah, melindungi kita juga daripada bakaran api neraka. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.